Kata musannif, wal wujud. Wujud itu ialah apa dia takrif wujud. Sekarang ni pengarang rahimahullah nak mentakrifkan sifat wujud. Sifatun thubutiyah. Pertama, wujud ni sifat. Yang kedua, dia dijenis sifat thubutiyah. Sifat thubutiyah, sifat yang sabit. Sabit dengan maksud apa? Sifat yang bukan ada wujudnya sehingga dapat kita dapati pada kepanca indera. Subut ni makna ada yang bukan dapat dilihat dan dicapai panca indera. Ada yang betul faham dan reti. Tengok ni. Sini keluar satu istilah, sifat subutiyah. Apa makna subutiyah? Subutiyah ini ialah status kewujudan yang tak sampai tahap ada sungguh. Subutiyah ni status wujudnya tidak sampai tahap yang ada sungguh. Maka sesuatu itu dipanggil subut. Kalau semata-mata subut lah, subut tu sebenarnya umum lagi. Kalau kita tengok dari segi pengklasifikasian dia, subut ni lagi umum. Sesuatu yang ada sungguh dan dapat dilihat, subut pun kita panggil, wujud pun kita panggil. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dilihat tapi hanya kita faham, dia tidak ada pada alam wujud secara jelas, tetapi kita faham dan reti, kita panggil sifat subuti saja. Ya, sifat subutiyah. Jadi setiap yang wujud itu pasti sabit, tapi bukan yang semua yang subut itu mesti wujud. Jadi alaqahnya ialah umum, khusus. Umum khusus, mutlak. Ni kita kena perlu lukis ni. Hak mengaji dah mantik, yang mengaji dah akidah sebelum ni jelas sikit. Ni mungkin sahabat-sahabat kita daripada fakulti lain. Umum khusus mutlak, makna subut tu umum. Wujud itu dalam subut, maknanya benda yang memang ada pasti. Kita panggil dengan benda itu wujud dan benda itu sabit. Macam ni meja ni benda ada kan? Meja ni ada, masjid ni ada. Itu panggil yang wujud lagi sabit. Ada benda yang sabit saja tapi tak wujud. Sabit tu makna dia ada dan kita faham. Nampak? Dia ada dan kita faham. Kalau dalam bahasa belah kita ni, bahasa tanah Melayu kita ni, kalau Tok Guru Pertama ni dia kata yang sungguh lagi ada. Dia bezakan. Ulama-ulama Melayu kita dia meneliti bahasa Arab dan dia memasangkan dengan istilah yang sesuai dengan bahasa Melayu. Jadi mereka bezakan. Benda subut ni dipanggil sungguh. Benda yang wujud ni dipanggil ada. Jadi contoh kipas tu, kipas besar ni, kipas helikopter ni yang ada dekat atas ni, kipas ada ke tak? Ada. Sungguh tak? Sungguh lah kipas tu. Tak. Sekarang ni bila saya tanya, berpusing kipas tu, berpusing kipas tu ada tak? Berpusing kipas tu ada ke tak? Ada tak? Berpusing kipas itu ada ke tidak? Ada. Jawapannya dah. Tak ada. Berpusing tu tak ada. Tapi sungguh tak? Berpusing kipas sungguh ke tak? Sungguh. Nampak beza tu. Berpusing kipas tu sungguh ke tak sungguh? Kalau sungguh menawak kalau sungguh tipu Dia pusing tak tu? Dia pusing tak? Pusing tak? Sungguh tak? Sungguh. Ada tak pusing tu? Tak ada. Jadi ada ni dia khusus merujuk pada benda yang mana betul-betul wujudnya itu tidak dapat ada pada kharij. Sebab apa? Sebab yang ada tu kipas dan bilah kipas saja. Kipas dan bilah kipas itu yang ada. Maka bergerak itu dia tak ada. Dia hanya sungguh. Tetapi dia tidak ada. Namanya tentang pembahagian al-asya'. Di sisi ahli kalam, ambil snap lagi share dalam link ke bawah. Okey. Jadi dua benda yang kita fokus hari ni pada masalah istilah. Subut tu benda yang faham dan kita reti. Tapi pada realiti dan luaran ni dia bukan benda yang ada sungguh sehingga dapat kita dapat rasa ke, dapat sentuh ke, tak ada.
Macam saya contohkan tadi, gerak bagi kipas. Gerak kipas tu dia tak ada, tapi dia yang sungguh. Jadi benda yang sungguh ini kita panggil subut, benda yang sabit. Sabitun fi dhihni. Sabit dalam fikiran kita. Macam pen ni. Pen ini pen yang ada pen kan. Pen ini ada. Tiba-tiba saya lepak dia. Saya buang dia, lepak gitulah kan. Saya lepaskan dia, makna pen itu jatuh. Pen itu jatuh. Jadi pada kalimah atau ayat saya dua benda. Kita faham dua benda. Kita faham pen satu, kita faham jatuh. Betul tak? Pen itu jatuh. Jadi pada ayat pen itu jatuh, ada dua perkara yang kita kena faham. Satu, pen. Yang kedua, jatuh. Antara dua ni mana yang ada? Pen. Jatuh ada tak? Jatuh tak ada. Jatuh tak ada. Tapi sungguh tak jatuh? Sungguh. Nampak? Faham Jadi wujud ini, dia kata sifatun subutiyatun. Sifat yang jenis subuti. Kata saya tulis 4 pula. Di sisi ahli kalam, ulama membahagikan syai' itu ada 4 perkara. Pertamanya benda maujud, benda yang ada sungguh, sehingga dapat kita lihat dan dapat dicapai oleh panca indera. Yang bawah sekali ma'dum. Ma'dum memang tak ada langsung. Tak ada wujud langsung lah. Tak ada wujud langsung. Fil kharij pun tak ada. Lepas tu pada fi nafsil amri pun tak ada. Okey. Seterusnya, dia bukan maknanya apa nama ni, ma'dum tu tak boleh dikhayalkan, bukan. Nampak? Dia benda yang tidak ada wujud pada realiti, tak ada. Ada hakikat, tak ada. Kemudiannya, satu dinamakan amrun i'tibari. Amrun i'tibari macam tadilah, yang hanya kita faham pada akal kita. Berpusing, jatuh. Itu qaul mu'tamad 3. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari, 3. Sebahagian ulama menambah yang keempat, yang dipanggil sebagai hal. Hal ni duduknya di antara maujud dan ma'dum. Ini pengklasifikasian, pengkategorian je. Jadi ahli kalam kita, dia mengklasifikasikan segala benda yang ada ni kepada 4 klasifikasi ataupun 3 atau qaul mu'tamad. Jadi kalau kita tak payah pening ni bukan benda akidah ni. Ini benda yang perbincangan kalamiah. Tapi kita nak faham sebab kita guna istilahnya kan. Jadi kita nak faham lah. Sesak ke? Tak ada sesaknya. Awak mengkategorikan sesuatu. Awak kategorikan katok. Lagi benda. Katok lagi. Amfibia mana? Benda kita payah cari katok. Awak mengkategorikan harimau. Lagi singa. Lagi karnivor. Kita kategorikan sebagai binatang karnivor. Pengkategorian saja. Jadi tak ada isu lah mana belajar benda sesat. Kita nak mengkategorikan sesuatu. Sekarang ni nak melihat kepada alam. Nak melihat kepada alam, nak mengenal alam. Bila kita kenal alam, maka kita kenal Allah Ta'ala tidak sama dengan alam. Nampak? Okey. Jadi ini ulama ahli kalam dikategorikan perkara tu tak lari daripada 3 ni lah atau qaul mu'tamad, iaitu maujud, ma'dum, amrun i'tibari. Sebahagian ulama di sisi ahli sunnah seperti Imam Al-Haramain, guru Imam Al-Ghazali, dan juga Imam Abu Bakr Al-Baqillani, mereka menambah satu sifat yang keempat, hal dia ni. Sifat hal. Jamak dia ahwal. Yang mana hal ni dia duduk tengah-tengah. Nak kata ada pun tak sampai macam ada sungguh. Nak kata tak ada pun tak ada sampai macam tak ada sungguh. Dia duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Nampak? Namanya hal. Ini pandangan sebahagian ulama. Jadi hak mu'tamadnya tidak ada hal lah. La hala wa annal hala muhal. Hal ni tak ada dan hal ni benda hak mustahil. Dia ada 3 je. Maujud, ma'dum dan amrun i'tibari. Tapi khilaf ni masih khilaf yang muktabar lah. Macam sebahagian ulama antaranya Imam As-Sanusi kita dalam surah ini, dia berjalan atas mengiktibarkan ahwal dan membilang sifat tu 20. Sebab itu nanti akan dibilang juga sifat ma'nawiyah. Akan dibilangkan juga sifat ma'nawiyah. Okey. Jelas. Jadi wujud ini sifatun subutiyatun, sifat yang sabit.
Faham situ dia bukan sifat yang jenis ada. Baik, saya tanya semula. Bila kita kata pen ini ada, pen ini ada, apa yang tercerakin daripada ayat tersebut? Apa yang tergambar dalam fikiran? Dua perkara. Pertama pen, yang kedua sifat ada. Betul tak? Pen ini ada, maka kita mensifatkan pen dengan ada. Jadi kena faham apa makna pen, apa makna ada. Kena faham apa makna pen, apa makna ada. Penting ni. Ini kalau golongan-golongan susta'iyah, sofis ni memang orang yang tak mahir ni memang kena tipu dia orang aja. Saya bawa duit, mana duit? Ada dah duit. Duit tu ada. Duit pun tak ada. Ada. Dia kata apa yang tak ada, awak kata ada. Saya kata ada. Saya kata ada. Jadi banyak benda yang kadang kalau kita tak faham dah asas dalam pemikiran ni, kita senang ditipu oleh golongan-golongan yang akliyah seperti mereka. Sebab itu penting ni. Dia bukan benda payah pun. Benda nak faham dari segi istilah je. Okey. Sekarang ni bila kita kata pen ini ada, maka ada dua perkara yang dalam pemikiran kita. Apa makna pen, apa makna ada. Pen ni makna zat ni lah. Zat yang dengannya menulis. Lepas tu sifat ada. Okey. Ada tu ada tak? Ada tu ada tak? Kan dua benda dia kan? Pen dengan ada. Kan? Pen tu memang ada lah sebab dia zat yang berjirim. Okey, ada tu ada tak? Takut lagi. Kenapa takut lagi tu? Sebab kita tak boleh nak pecahkan istilah tu, kita tak faham betul-betul tu. Kalau kata tak ada kan, pen ada. Saya bukan tanya pen, saya tanya ada. Faham? Ayat kita tadi, pen ini ada. Pen dengan ada. Mafhum bagi pen, mafhum bagi ada. Okey. Hakikat pen ada tak? Hakikat bagi ada tak? Ada. Jadi ada itu tiada. Bunyi macam tanahku tak tanahku. Ada itu tiada. Ada itu tiada. Mana dia tidak ada sesuatu yang hakikat luarannya wujud. Dah yang ada zat yang bersifat dengan ada. Sebab itu kalau kita cari pen ini ada, kita jumpa saja. Jumpa pen ke? Tak jumpa ada. Ada mana ada? Tak ada. Kecuali dia tulis jenama ADA. Itu lain lah tu. Itu perkataan dia. Faham ya? Jadi ada itu ialah sifat yang mana bila sesuatu zat itu ada, wujud, dapat kita rasa, dapat lihat dan seumpamanya, maka dia bersifat dengan wujud, dia bersifat dengan ada. Baik. Sifatun subutiyatun. Jadi wujud ni sifat subutiyah, sifat yang kita kata sungguh dan reti faham, tapi dia hakikatnya tak ada di luaran. Tidak ada di luaran. Yang ada zat Tuhan lah. La tusafu bil wujudi. Tidak disifatkan ia sifat ini dengan wujud, wala bil adami, dan tidak disifatkan dengan adam. Wujud ni nak kata tak ada pun tak ada. Dan nak kata tak ada pun tak boleh kata. Nak kata ada pun tak boleh kata. Dia tidak bersifat dengan wujud, dia tidak bersifat dengan adam. Li'annaha, kerana sesungguhnya dia, kerana sifat wujud ni lah, min jumlatil ahwal, daripada himpunan perkara-perkara ahwal, hal. Jadi hal ni yang menengahi antara ada dan tiada. Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Jadi wujud ini daripada sifat ahwal. Indal qaili biha, di sisi orang yang berpandangan dengannya, orang yang kata ada hal, maka wujud ini di sisi mereka klasifikasikan, kategorikan di bawah sifat hal. Di bawah sifat hal. Adakah itu mu'tamad? Tak, ini qaul dhaif. Ini qaul dhaif. Pandangan yang kuatnya ialah sifat wujud ini, dia itu amrun, sama ada wujud nafsul mawjud, seperti mana perkataan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ataupun wujud ini amrun i'tibari. Sebab amrun i'tibari memang kedudukan di bawah. Sebab tu saya susun gitu. Saya tak hal tengok amrun i'tibari memang tak ada, ia hanya reti. Hak kaul mu'tamadnya mengatakan bahawa benda-benda selain pada mawjud dan ma'dum amrun i'tibari. Maka dalam situasi kita ni, dia itu dikira sebagai amrun i'tibari. Hak pengarang sebut ini, itu pandangan dhaif.